Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita mulakan pertemuan dengan membaca Ummul Kitab Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد. Yang dimulakan lagi dikasihi Al-Fadhil Tuan Imam, barisan Imam dan Bilal, Tuan Pengerusi, barisan ahli dan kuasa Surau Wangsa Melawati, tuan-tuan perempuan, muslimin muslimat, datuk-datuk, datin-datin, ibu-ibu, ayah-ayah yang dirahmati Allah Ta'ala sekalian. Syukur kepada Allah Ta'ala kerana diberikan peluang dan ruang untuk bertemu pada malam ini. Sesungguhnya walaupun ianya perancangan daripada manusia, namun tanpa perkenan daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, ianya tidak akan berlaku. Dan sekiranya sebaliknya, kalau sekiranya Allah Ta'ala perkenankan ia berlaku, tanpa perancangan manusia pun, ianya tetap akan terjadi. Dan sebab itu, kita selalulah memohon pada Allah Ta'ala agar kita tidak dibolak-balikkan hati. Ya, antara doa yang Nabi suruh kita baca, Ya muqallibal qulub, thabit qalbi ala dinik. Wahai Tuhan yang membolak-balikkan hati, tetapkan hatiku atas agamamu. Kerana ada orang yang hidupnya penuh dengan ketaatan. Last minute, final lap, spoil. Ya, akhirnya dia mati dalam kekafiran, kekufuran, lalu diletakkan dalam neraka. Ada yang hidupnya penuh dengan kemaksiatan. Maka tinggalkan satu hasta saja nak ke neraka tu. Di saat itu dia bertaubat, dia mohon ampun, maka Allah tempatkan dia ke dalam syurga. Jadi yang kita perlu lakukan adalah sentiasa memilih untuk buat ibadah. Kerana jalan ke syurga itu, asbab ke syurga itu adalah dengan ibadah. Ibadah ini jalan ke syurga. Jadi apa sahaja yang membawa maksud mendekatkan kita ke syurga, itu adalah nikmat. Walaupun ianya merupakan satu kesusahan. Kita susah, kita sedih, kita sakit, kita penat, kita kecil hati. Tapi ianya bernilai mendekatkan kita pada Allah, pada syurga, maka ianya dipanggil nikmat. Berbanding dengan bahagia, kaya, mewah, tetapi bermaksud jauh daripada Allah. Itu dipanggil istidraj. Kekayaan, kebahagiaan, kejayaan yang menjauhkan manusia daripada Allah, itu dipanggil istidraj. Maka kesakitan, kesedihan, kepayahan yang memaksudkan dekat pada Allah, itu nikmat. Jadi buat taat ni asasnya susah. Kerana dia bercanggahan dengan nafsu. Ya, al-jannatu khuffat bil makarih. Syurga itu dipagari dengan perkara yang kita tak suka buat. Asasnya begitu. Dan ada pun neraka, buat benda yang selalu nafsu suruh buat.
Jadi kalau kita dah selalu melazimi benda ibadah, sampaikan ibadah tu menjadi benda yang nikmat pula, itu nikmat yang besar. Sebab kita tak rasa berat nak pergi masjid di saat azan. Ada orang tak boleh pergi. Dia macam special occasion pula nak pergi masjid. Malam ni malam Jumaat ke kena pergi masjid? Tak payah tunggu Jumaat kena datang masjid. Dia tunggu Jumaat baru datang masjid. Jadi asasnya bila kita diberikan peluang untuk buat ibadah, maka itu nikmat yang besar. Baik. Maka tuan-tuan dan puan, kita sambung perbahasan kitab kita Al-Wasaya Al-Imaniyah, An-Nasaih Ad-Diniyah Wal-Wasaya Al-Imaniyah, nasihat-nasihat agama dan wasiat-wasiat iman. Kita sampai muka surat 264, masih lagi bicara bab doa ni. Bab doa ni. Kita dah baca dah 264. Kita dah ke 265 dah. Kita baca sikit. Ad-du'a huwal ibadah. Doa itu adalah ibadah. Doa silahul mu'min wa imaduddin wa nurus samawati wal ard. Doa itu senjata orang beriman, asas bina bagi agama dan cahaya petala langit dan bumi. Doa. Solat ni doa lah. Solat dari sudut bahasa dia adalah doa. Silah solat maksudnya hubungan, silaturrahim. Hubungan silaturrahim. Silat tu hubung kita dengan Allah. Kan cara nak bersilat tu kan, mula-mula dia letakkan tangan sini. Lepas tu dia buat bunga-bunga, lepas tu disudahi dengan salam. Gitu. Macam mak kilau tu lah. Tuan-tuan tak tengok mak kilau tak? Tak tengok. Orang surau banyak tak tengok lagi. Yang dah tengok mak kilau tak nampak surau lagi. Itu masalah. Yang tak tengok mak kilau tak payah tengok pun tak apa. Tak ada sebab dia nak tengok. Yang tengok mak kilau patutnya dia akan nampak surau dan masjid. Tapi sebab tak nampak lagi, tak tahu masalah. Sebab cerita tu cerita memperjuangkan agama. Dia punya link tu patut ke masjid, tapi tak sampai link tu. Ni dah KL Gangster 3 pula. Aduh. Pengarah yang sama, kita pun dah cacah merbah. KL Gangster 3 pula. Aduh. Dia tengah buat audition. Dia tengah buat audition untuk siapa jadi pemegang watak gangster. Mungkin dia nak perlukan imam gangster, bolehlah. Kan imam pun gangster, ustaz gangster ke? Zaman sekarang memang ustaz pun gangster juga. Ustaz yang kadang-kadang buat umrah kan, collect duit orang, lepas tu tak pergi haji lah, apalah. Tu gangster terpuji lah. Tuan-tuan, kita tak boleh pergi haji sebab visa sangkut lah apa semua. Tapi duit dia tak pulang kan, kita hold duit. Tu masalah. Pegang duit orang tanpa guna akad yang sah. Baik. La yaruddul qada illa du'a wa la yazidu fil umri illa albir. Tiadalah boleh mengubah qada Tuhan kecuali dengan doa, dan tiada yang boleh menambah umur kecuali dengan beramal kebajikan. Ini sabit daripada Nabi SAW. Doa daripada seorang ibu langsung kepada Allah Ta'ala, maka Allah jugalah yang mempunyai takdirnya. Ditakdirkan doa itu juga yang menyebabkan hati si ibu tu tenang. Begitu. Takdir kita dah bicarakan dulu. Takdir ni memang hak mutlak Allah Ta'ala dan telah ditetapkan oleh Allah Ta'ala. Dan Allah jugalah yang boleh merubahnya. Dan Nabi SAW sebut salah satu perkara yang boleh memanjangkan umur, salah satunya adalah banyak menyambung silaturahim. Orang yang menyambung silaturahim asbab umurnya panjang. Nabi jamin tu. Sebab itu kalau kita selalu menyambungkan silaturahim, balik kampung, jumpa pak saudara, jumpa pak cik, makcik, maka itu besar fadilat. Kalau bapa dah meninggal, antara hak bapa yang boleh ditunaikan oleh seorang anak, jumpa kawan-kawan ayah dia. Pergilah ronda-ronda balik kampung, jumpa kawan-kawan ayah dia. Oh, teringat kat bapak kamu, inilah dia anak ni. Ya Allah, teringat kat bapak kamu. Itu antara sumbangan anak ataupun hak bapa yang anak boleh tunaikan. Ad-du'a mukhul ibadah. Doa itu inti ibadah. Mukhul ni otak. Doa itu otak ibadah. Maksudnya utama sekali ibadah adalah berdoa. Ya Allah. Sebab tu doa ni selalunya kena jaga adab doa. Dimulai dengan memuji Allah.
diikuti dengan selawat pada Rasulullah, diikuti pula dengan mengangkat Allah dengan Asmaul Husna, kemudian diikuti dengan menzahirkan kekerdilan diri, lepas tu baru minta. Kita baca Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, Ya Rahim, Ya Wadud, Ya Dzal Jalali wal Ikram. Sesungguhnya Kau Maha Agung, Ya Allah, aku Maha Lemah. Dia kena sebut, aku Maha Lemah, aku ni banyak benda yang salah, Ya Allah. Tanpa kasih sayang-Mu, Ya Allah, aku nescaya aku termasuk orang yang rugi. Maka dengan itu, Ya Allah, ampunkan dosa. Itu adab doa lah. La yahlika ma'ad du'ai ahad, wa du'a'u yanfa'u mimma nazala wa mimma lam yanzil. Tiada seorang yang akan binasa sesudah berdoa, dan doa itu berguna terhadapnya sesuatu bencana yang sudah turun dan yang belum turun. Doa ni kalau tidak dikabulkan di sini ada beberapa maksud. Yang pertama, ianya ibadah. Kalau tak dikabulkan lagi, ianya ibadah dah, satu. Yang kedua, bukan Allah tak nak kabul apa yang kita minta, tetapi Allah Subhanahu Wa Taala nak bagi at the right time. Belum lagi. Dua. Yang ketiga, Allah nak bagi yang lebih baik. Kita minta sesuatu tak dapat. Rupanya Allah dah bagi dah, tapi yang lain. Kita minta, Ya Allah, aku nak kereta BMW, Ya Allah, nak BMW. Hari-hari doa BMW. Tapi Allah tak bagi dia BM, Allah bagi dia kereta Proton. Itulah yang terbaik. Ataupun bila mana doa itu tak dapat, kita rasa tak dapat. Sebenarnya Allah nak bagi syurga yang terindah. Sekiranya manusia itu tahu betapa besarnya pahala berdoa, nescaya dia akan harap agar semua doanya tidak dikabulkan. Sebab ganjaran akhirat tu lebih besar daripada dunia. Kalau dia tahu besarnya fadilat berdoa, ganjaran doa, nescaya dia minta, Ya Allah, tak payah kabulkanlah kat dunia ni, biar semua akhirat belaka. Allahu Akbar. Lepas tu doa ni kena bersungguh-sungguhlah. Udu'ullaha wa antum muqinuna bil ijabah. Wa'lamu anna Allah la yastajibu du'a min qalbin ghafil. Syarat doa untuk diterima. Berdoalah kepada Allah dengan keadaan kamu yakin kabulnya ia. Yakin. Kalau kita ragu-ragu, berarti awal-awal lagi dah tertolak doa tu. Kita sendiri yang doubtful pada doa tu. Kenapa kita rasa doubt? Sebab kita tak mengizah, mengagungkan Allah. Kalau di pejabat, bos kata bonus 3 bulan. Kita tak akan ragu-ragu dengan bos. Sebab bos kata, meet achievement ni kita bonus 8 bulan. Siapa cakap? Bos. Bos dah cakap masa town hall. Selalunya dalam cakap town hall ni tak ada sembang. Sembang tepi-tepi memang sembang betul. 8 bulan bonus. Sebab apa kita yakin bos boleh deliver? Sebab dia bos. Kalau kita apply cuti, bos approve. Kita rasa apa? Ragu-ragu tak dengan approval tu? Tak akan ragu. Sebab dah bos approve dah depan mata aku. Itu bos. Allah Ta'ala Maha Pemberi, Pemurah, Penyayang. Kalau kita pergi majlis orang kahwin, ada satu section tu dia bagi bunga telur. Kalau orang tak ambil, dia marah. Dia ambil. Sanggup kejar depan lift. Bang, tunggu. Apa? Bunga telur. Tolong bagi dia bunga telur. Kalau lagi orang nak habis majlis, orang dah pula tahu bunga telur berlambak lagi seorang 2. Kalau kita tak datang, ada telefon tu. Ustaz tak datang, anak saya kahwin. Minta maaf lah Haji. Jap, saya hantar hadiah. Apa dia? Bunga telur. Saya pernah dapat 5 beg bahulu. Cakap Haji, banyaknya Haji. Alah Ustaz, makanlah. Banyak ni bahulu. Alah Ustaz buat sahur je. Ui, dia suruh sahur makan bahulu. Pening saya. Makan bahulu. Kau ada TO sedap suka cerita. Itu sifat manusia yang memang kena bagi. Dia tak fikir apa dah. Dia fikir aku nak kena habiskan bunga telur. Kalau tidak, bapak pengantin marah. Allah Ta'ala Maha Penyayang. Allah nak suruh kita minta je. Itu pun minta cukup syarat je. Kita tak minta pun kita dah rasa nikmat apa yang kita tak minta. Apa yang kita tak minta? Sekarang ni apa yang kita tak minta tapi kita rasa nikmat dia? Banyak benda yang kita tak minta tapi kita dah rasa nikmat dia. Mata tengok,
jantung berdegup, telinga bergetar, kelopak mata berkelip, tangan berangkat. Ada minta izin? Tak ada. Ada kita minta, ya Allah, esok kalau dia jantung berdegup 3000 kali, ya Allah, pasal aku nak jogging maraton. Tak ada. Tiba-tiba jogging je. Nampak? Maksudnya nikmat Allah dah bagi in advance. Kita minta tu additional. Kita minta tu additional. Allah bagi dah. Kita tambah lagi. Lepas tu kita tambah kesengsaraan kita sebab apa? Sebab kita minta apa yang bukan dalam cerita kita. Ada cerita orang, ada cerita kita. Ada takdir orang, ada takdir kita. Kita jadi gelisah pasal tengok takdir orang. Uish, dia kahwin 3. Ya Allah, aku nak juga kahwin 3. Tu tak. Allah kata tak boleh. Kamu ni tak ada tokoh kahwin 3. Dia tak apalah pasal dia cerita Piramli. Kamu tak boleh kahwin 3. Dia minta juga sengsara hidup dia sebab nakkan kahwin 3. Memang Allah kata tak ada tokoh, tak boleh. Tapi sebab dia nak, dia cari, dia dapat. Lepas tu baru dia tahu. Tidur masjid jawabnya. Betul. Saya pernah jumpa orang tidur masjid. Bang, aku tidur masjid. Apa tips boleh tidur masjid? Kahwin 2, Ustaz. Kahwin 2 boleh tidur masjid? Macam mana? Bini pertama marah, pergi rumah kedua. Rumah kedua marah, so bini pertama. Penyudahnya nak pergi mana? Pergi masjid lah. Oh, bagus saya tahu tips nak tidur masjid. Kahwin 2 memang confirm tidur masjid. Tapi jangan cik pasal lah. Jangan cik pasal. Saja gurau-gurau. Muslimat tengok tu, skrin besar tu. Nanti kan pecah tayar kereta. Dia perlahan keluar kan pecah kan. Saja gurau. Baik. Tak, sebab kita suka bandingkan nikmat orang tu yang jadi kelang kabut tu. Kita nak nikmat orang tu pada kita. Kita tengok orang, Ustaz, jiran saya ni Ustaz, tiap-tiap minggu dapat bunga suami dia belikan. Saya, bukan bunga, tangkai pun tak dapat. Ya ke akak? Akak cuba tanya betul-betul, dia betul ke bunga? Dia pun tanya, adik, bagus dia tiap minggu suami beli bunga. Akak ni, harapkan suami dah terbongkang depan TV tu, mana ada bunga tu. Akak, suami saya memang bagi bunga pasal dia duduk dekat Sudan. Jauh batu-batu. Harapkan bunga. Akak tak apalah, suami depan mata kak. Akak nak gula, suami pergi beli. Akak nak apa? Nak garam, suami pergi beli. Nak makan, suami pergi beli. Saya sendiri makan, sendiri masak, sendiri tengok je lah apa dia ada. Yang akak nampak bunga, yang akak tak nampak, saya memendam perasaan. Akak nak bunga ke nak suami? Nak bunga. Dia nak juga bunga. Tak apalah. Bila dah tak ada suami, baru terkenang suami. Harapkan bunga je lah, suami tak ada. Sebab kita suka banding cerita orang. Cerita orang, dia punya ending dia punya lain. Ending dia lain, introduction dia lain. Cerita kita lah. Baik. Jadi apa yang kita minta pada Allah ni selalunya additional. Ni tambah. Banyak tambah. Lepas tu kita diajar untuk minta, ya Allah, redakan aku, reda ya Allah, aku nak syurgamu. Ya. Baik. Rasulullah SAW sendiri sentiasa berpesan untuk kita berdoa dengan bersungguh-sungguh. Dan janganlah sekali-kali seorang hamba memohon, ya Allah, ya Tuhanku, ampunilah aku kiranya engkau suka. Ya Allah, kalau kau nak ampun, kau ampunlah. Tak boleh gitu. Tetapi hendaklah ia berazam kuat dalam permohonan itu, membesarkan kemahuan, memohon berkali-kali seraya dengan meyakini dirinya bahawa dia akan dikabulkan. Ya Allah, ampunkan aku, ya Allah. Ya Allah, ampunkan salah silap. Hati manusia ni kata Imam Ghazali dia ada dua. Dia al-khawf wal-raja. Kita ni nak pupuk semangat berdoa ni, dia mesti ada dua elemen. Khawf, raja. Apa maksud khawf? Takut. Raja, mengharap. Kalau kita berdoa, kita kena tinggikan khawf. Ya Allah, takut pada Allah. Takut. Tapi bila kita dekat nak mati, kita ar-raja. Ya Allah, tolonglah ya Allah. Gitu. Khauf dan raja ni selalu ada dalam hati untuk meminta. Khauf tu takut, ar-raja maksudnya mengharap. Dia kalau takut binatang lari. Kalau takut dengan Allah Ta'ala, dia nak dekat. Dekat, takut membawa erti menghormati, sayang, hormat. Ya.
Kalau dengan bos, kita memang takut bos, tapi takut hormat. Ya, kita hormat pada bos, jadi kita tak buat benda sembarangan depan bos. Depan pak mentua, kita boleh buat sembarangan depan pak mentua. Tak boleh, segan kita pak mentua. Kalau semayang depan pak mentua, lagi khusyuk. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak mentua semayang. Bapak mentua ambush. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ayah datang. Allahu Akbar. Bapak mentua kata, bagus menantu ayah. Ayah datang dia semayang. Ayah datang dia semayang. Tapi kali ni semayang kiblat terbalik pula. Ini menantu ke hantu, kita tak tahulah, tapi kiblat terbalik. Boleh pula baca kuat Bismillahirrahmanirrahim. Oi, semain zuhur lah. Ya, itu bukan menantu, itu hantu lah. Tu dia nak impress pak mentua. Tak salah nak impress, tapi salah syariat lah. Ni sunnah, ini sunni ke syiah kata. Kau syiah ke sunni sembahyang kiblat terbalik ni? Yelah 2 tahun lepas akad nikah tu tak jumpa dah pak mentua MCO. Seronok dia kat rumah dia. Bila pak mentua datang, kelang kabut lah. Baik, hendaklah hatinya hadir ketika berdoa kepada Tuhan. Bimbang kalau Tuhan tidak terima doa itu disebabkan lalai. Sesungguhnya Allah tidak akan terima doa yang hadis yang atas tu. Allah tidak akan terima doa dari hati yang ghafil. Ghafil maksudnya lupa. Ghaflah kata orang utara. Hang ghaflah. Ghaflah kan. Siapa orang utara tahu dah ghaflah. Ghaflah betul ya? Ghaflah. Siapa orang Kedah ke Penang ke apa-apa? Tak ada, semua orang KL belaka. Ui. Tapi seingat saya lah, orang panggil utara ni hang ghaflah. Ghaflah ni pelupa. Ghaflah tu asalnya ghafil lah. Ghafalah. Lupa. Ghafil, Allah tak akan terima doa daripada hati yang ghafil, yang lupa, yang lalai. Baik. Hendaklah hatinya hadir ketika ia berdoa kepada Tuhan. Bimbang kalau Tuhan tidak terima doa itu disebabkan lalai ataupun cuai dalam menunaikan hak Tuhan. Di samping itu, hendaklah mengharapkan sepenuh harapan agar doanya itu terkabul dan segala cita-citanya tercapai disebabkan Allah bersifat pemurah dan benar janji Allah Ta'ala itu. Allah Ta'ala suka pada orang yang berdoa. Ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Kamu doa pada aku dan Allah suka. Ujibu da'watad da'i idza da'an. Allah suka pada orang yang berdoa. Allah nak kabulkan sebab Allah maha kaya. Maha kaya memang nak bagi. Jadi saya pernah jumpa seorang yang sangat kaya tuan, sangat kaya. Dia nak bagi, dia kalau boleh, ustaz, boleh tak saya bagi ustaz 5 juta, ustaz run yayasan boleh? Tak nak Datuk, saya tak nak. Pegang duit orang ni, amanah ni besar Datuk. Tak apa ustaz, ustaz running lah, semua dah siap dah. Ustaz jadi atas je. Kita dah siap tim untuk run yayasan. Boleh tak ustaz? Saya nak jemput ustaz jadi. Oh, saya tak nak. Berat tanggungjawab. Saya tak terpikul. Ustaz nak gaji berapa? Saya bagi 30,000 sebulan cukup. Tak Datuk, tapi tak. Punya pemurah dia. Ustaz ada pengalaman dalam industri, ustaz ada pengalaman mentadbir, ustaz ada pengalaman kenal orang, ustaz masuk TV. Jadi kami nak ustaz jadi kita punya lead yayasan. Oh, saya tak nak tu, saya tak nak. 5 juta nak parking. Kita pun takut 5 juta mana ni? Ni bukan money laundering Datuk bukan. Ni duit sah. Takut kita, kan? Pemurah betul. Nak bagi. Kalau macam tu ustaz, kalau ustaz tak nak handle yayasan tak apa, boleh tak saya bagi ustaz 300,000, ustaz run travel agent, boleh tak? Oh, saya tak nak Datuk lagi, saya tak nak. Dengan keadaan masalah macam-macam ni pula nak kena promote pula lagi, saya tak nampak masjid. Kan penyudahnya saya terbang. Eloklah tu ustaz terbang pergi Mekah. Oh, saya tak nak Datuk. Saya sudah apa yang ada ni, eloklah duduk kat masjid. Tiap-tiap hari boleh buat umrah, boleh buat haji. Duduk lepas subuh sampai waktu duha, haji dah dapat. Oh, susah macam ni ustaz. Kan nak buat macam mana dah, itu fadilat dia. Orang yang boleh sembahyang subuh berjemaah, duduk sampai waktu isyak tu, solat 2 rakaat.
pahala umrah dan haji sempurna. Nabi tak cakap tu bukan main-main. Wa ma yantiqu anil hawa. Nabi tak bercakap melainkan benda tu adalah wahyun yuha. Kita hanya perlu beramal je. Kalau boleh seminggu 2 kali pergi haji. Macam mana cara dia? Kelas subuh stay sampai kelas subuh habis, stay. Allahu akbar. Setiap minggu 2 kali pergi umrah haji. Duit pun tak payah keluar. Siap dapat makan lagi selemak kelas subuh. Apa ada? Apa susah? Pegang sungguh janji Nabi SAW. Amal. Tapi nak juga berjalan. Kalau nak berjalan tak ada masalah. Pergilah umrah. Tak ada masalah. Tapi nak ceritanya, boleh dapat pahala yang menyamai itu. Gitu. Tapi tak dapatlah fadilat solat 100,000 kali ganda tu tak dapatlah. Dapat pahala umrah dan haji sempurna. Kita buat haji pun belum tentu sempurna. Dengan mengumpatnya, dengan marah harapnya. Haji, tarik. Ya. Marah balik. Harap ni tu kan kisah pun. Kita baru masuk jamban. Ya Allah. Aku baru masuk jamban, kau dah suruh ya Allah. Marah kita. Dia ingat perut kita ni kecil, ingat benda cepat ke? Sama juga. Pernah saya cakap, ya Malaysia, anta batnaka saghir, dia kata. Wahai orang Melayu, perut kau kecil je, katanya. Habis tu, saya cakap, habis tu takkan tak boleh duduk lama-lama. Cepatlah sikit, perut kecil, makan apa, katanya. Dia tak tahan tu, kalau tak tahan, sabarlah. Tak tahan, cakap je lah tak tahan. Dia suruh kita cepat sebab perut kecil pula. Masa tu kita baru lagi, sekarang ni kita bagi balik ya. Dulu tak pandai nak bercakap. Dulu kalau bercakap, dia gelak kita je. Sadaqallahul azim. Kita nak marah, kita cakap bahasa fushah. Dia nganjingkan balik. Sadaqallahul azim. Sebab dia ingat kita mengaji. Mengaji. Ana akrahuka, aku benci kau. Dia cakap, Sadaqallahul azim. Dia ingat kita mengaji. Gerak betul rasanya. Tapi dah lama-lama tu kita bagi balik. Cakap bahasa kampung dia. Baik. Di samping itu hendaklah mengharapkan sepenuh harapan. Baik. Jadi Allah tidak akan memungkiri janjinya. Baik. Dalam riwayat yang menyebut bahawasanya Annallaha hayyi karim yastahyi minal abdi idza rafa'a ilaihi yadayhi an yarudduhuma farighain. Faragh, kosong. Bahawasanya Allah Ta'ala pemalu, pemurah, hayyun karimun. Yastahyi itu maksudnya rasa malu. Malu dari segi apa? Malu tak buat, malu tak beri. Gitu. Nanti malu apa berarti orang tahu saya ni orang kaya sini, takkan saya tak bagi Ustaz. Dia jenis malu gitu. Ya. Ada orang jenis macam tu. Kalau orang minta permohonan, dia rasa malu orang tak bagi. Bagilah. Yang macam Datuk tadi tu lah, Datuk Seri tu. Saya segan Ustaz kalau orang minta apa-apa permohonan saya tak bagi. Sebab Allah bagi banyak dah kat saya ni. Makan tak habis. Kalau ada permohonan ni Ustaz cakap dengan saya bagi terus. Tu Masjid Al-Madiyah tu dapat siap 4 juta bangunan tu. Dapat dana tu, dia lah bagi. Ustaz nak berapa masjid? Masjid perlukan 3 juta lagi Datuk. Total berapa? Total 4,5 juta. Saya bagi 4,5 juta. Yang ada tu Ustaz pulang balik. Hoi, jangan Datuk, orang dah bagi ni. Tak tahu lah saya bagi 4,5 juta. Datang YB Panglima Gombak. Tak boleh. Nanti kan ada konflik. Sebab masjid punya pembangunan dia tak boleh orang persorangan. Dia mesti go pada pejabat agama. Jadi kena pergi pejabat agama baru turun. Dia adalah teknikal dia. Tapi nak cerita punya pemurah. Ustaz cukup tak Ustaz? Ustaz pula nak berapa? Saya tak nak Datuk. Saya nak untuk masjid je. Tak, Ustaz nak berapa? Punya pemurah. Allahu Akbar. Nak ceritanya, pemurahnya manusia, Allah Ta'ala lebih pemurah daripada itu. Kita rasa, ya Allahu Akbar. Kalau macam ni pemurahnya manusia. Macam mana Allah Ta'ala pula nak bagi kat manusia. Yang mana Nabi SAW sebut, Allah rasa malu dan Allah pemurah, merasa malu untuk menolak permohonan hambanya apabila hamba itu mengangkat kedua belah tangannya memohon sesuatu. Allahumma salli ala Muhammad. Allah dalam riwayat yang lain pula tersebut, annahu la yad'u Allah da'in
illa istajaba lahu fa imma an yu'ajjila lahu ma sa'ala wa imma an yadfa'a anhu minal bala'i a'zama min dhalika wa imma an yaddakhira lahu fil akhirah ma huwa afdalu wa akmal. Ni sebut tadi ni. Bahawasanya tidaklah seorang yang memohon pada Allah Ta'ala melainkan dikabulkan. Satu. Sama ada Allah segerakan pemberian yang dipohon, ataupun Allah menolak daripadanya sesuatu bencana yang lebih besar. Bila dia berdoa, jadi Allah halang bencana. Takdirnya bencana tu memang turun dekat dia. Tapi sebab dia berdoa, doa itu dia menghalang takdir musibah ni. Musibah datang, terangkat musibah. Asbab doa, musibah yang patut kena tu, takdir dia kena, tak kena. Sebab doa. Ya. Dan apa yang dipohonnya itu, ataupun Allah Ta'ala menyimpan untuknya sehingga boleh diserahkannya di hari akhirat kelak, sesuatu yang lebih utama dan lebih sempurna dari apa yang dipohonnya di dunia dahulu. Jadi apa-apa doa yang tidak dikabul, yang kita rasalah tak terkabul, Allah akan bagi yang lebih baik di padang di dalam syurga kelak, di hari akhirat. Lantaran itu, wajarlah bagi setiap hamba untuk selalu berdoa kepada Allah, sentiasa memohon Allah ketika pada masa senang ataupun susah, kaya ataupun miskin. Jangan sekali-kali ia merasakan terlalu lambat datangnya pengkabulan doa itu, ataupun ia sampai berputus asa kerana dalam hal ini mungkin ada rahasianya atau ada baiknya yang kita tidak tahu sebab lambatnya pengkabulan doa itu. Mungkin padanya tersembunyi beberapa kebaikan dan manfaat yang tadi kita tahu. Maka sebab itu ada lebih baik ia terus berdoa dan menyerahkan perkaranya kepada Allah semata-mata. Jadi kalau tidak dikabulkan atas apa yang kita tengok, sebenarnya bukanlah tak kabul. Ya, Allah bagi lebih baik. Allah nak bagi lebih baik, Allah tahan itu, Allah bagi yang lain. Maksudnya dah kabul lah. Dah kabul dah tu. Kata, bos, saya nak cuti raya, bos. Macam inilah. Engkau cuti lepas raya, panjang sikit. Bagi orang lain cuti sebelum raya, engkau ambil cuti lepas raya. Aku kesian tengok engkau. Sebab engkau mesti balik kampung, dah jauh, engkau ambil lajak depan. Dia nak ambil sikit sebelum, sikit selepas. Tak, engkau ambil ujung. Supaya engkau boleh spend masa sikit panjang katanya. Maksudnya bos tu tahulah keadaan dia. Di dalam memohon berbagai daripada Allah Ta'ala, maka janganlah lupa memohon belas kasihan, afiat dan husnul khatimah, kesudahan yang baik daripada Allah juga. 3 benda. Minta belas kasihan, minta kesihatan, minta yang kesudahan yang baik, husnul khatimah. Mintalah apa saja yang dikehendaki daripada Allah, sama ada yang berhubungan dengan urusan akhirat maupun dunia. Asalkan ia terkategori di dalam perkara yang diredai Allah. Mintalah sesuatu yang besar ataupun kecil, asalkan syarat tersebut tadi terliput. Maksudnya termasuklah. Mintalah yang besar ke kecil ke, yang penting 3 ni. Belas ihsan, kurniaan kesihatan dan kesudahan yang baik, husnul khatimah. Baik, orang yang berdoa ini terus memelihara diri dari makanan yang haram, kerana yang demikian itu adalah suatu syarat yang terpenting bagi pengkabulan doa, sesuai dengan sebuah hadis yang sahih. Thumma zakara rajula yutilu safar ash'atha aghbar yamuddu yadayhi ila samai ya rab wa mat'amuhu haram wa mashrabuhu haram wa malbasuhu haram wa ghudiya bil haram fa anna yustajabu lidzalik. Kemudian Rasulullah menyebut pula tentang seorang lelaki yang berjalan jauh, bermusafir jauh, yatiru safar, rambutnya kusut, berdebu, lalu mengangkat kedua tangan ke arah langit memohon, ya Tuhanku, ya Tuhanku, manakala makanannya daripada yang haram, minumannya daripada yang haram, pakaiannya dari yang haram, perutnya pula diasak dengan makanan yang haram, bagaimana doanya akan dikabulkan? Jelas. Allah Ta'ala tak akan terima doa daripada hati yang lalai. Tadi kita sebut qalbin ghafil. Yang kedua, Allah Ta'ala tak akan terima doa daripada orang yang makan sumber yang haram.
Maksudnya harta dia mesti clear daripada sumber yang halal. Maksudnya tidak ada unsur riba, tak ada unsur gharar, tak ada unsur maisir, tak ada. Tak ada unsur judi, tak ada unsur riba, tak ada unsur penipuan, penindasan dalam jual beli. Maka bab duit ni kita kena sedikit teliti dan cerewet. Kerana dia menjadi penyebab doa terima ataupun tak. Kalau kita dah tak kerja, kita mungkin ada investment. Investment tu kena sedikit teliti lah. Supaya kita ni tak termasuk di kalangan orang yang tertolak doa dia kerana duit haram. Kena tengok sama ada dia Islamik ataupun konvensional. Kalau Islamik, alhamdulillah, tinggal zakat je. Kalau konvensional, na'udzubillah, kena keluarkan, ada untung, kena cleanse, bersihkan, lepas tu pindah ke akaun syariah. Kena buat. Sebab kita khawatir yang kita minta tu tak diterima. Sebab sumber yang haram. Macam-macam lah sekarang ni, macam-macam tuan-tuan. Dia kira nak untung je, profit. Asal boleh bagi return, saya tak kisah Ustaz. Sebab tu nak tak nak memang kena cari yang syariah compliance lah. Pelaburan mesti kena ada dapat status syariah compliance. Sebab melainkan kalau dia hire third party pula. Dia ada syarikat yang dibayar untuk buat modul syariah compliance punya modul untuk dia punya business operandi. Ada. Dan ada pula yang memang dia ada internal syariah personal dalam tu. Kalau Islamic financial institution macam banking, dia ada syariah department. Dia ada syariah review, syariah risk management, syariah advisory, syariah secretariat, syariah training, macam-macam lah. Syariah ni ada 5 function dalam financial institution. Advisory, secretariat, training, risk management, research syariah. Masa saya kerja, saya jadi head syariah tu ada 5 function, 6 function. 6 sebab saya kerja bahagian takaful, jadi kena ada 6, iaitu training. Kalau banking dia tak payah training agent sebab agent tak ada. Mungkin agent dia tak perlu nak sedetail train agent takaful. Tapi kalau dah dia memang license oleh bank negara sebagai Islamic financial institution, maka kita peace of mind, tenang invest dia. Tapi kalau dia syarikat yang bukan Islamic financial institution, dia bukan license sebagai Islamic financial institution, maka dia kena hire third party untuk tengok dia punya modus operandi lah business, untuk sahkan dia syariah certified. Kalau tidak, kita perlu rasa was-was. Ataupun kita kena tengok return tu, kena tengok apakah syarikat yang dia dah invest yearly, tahunan. Tengok, kena ambil pula data daripada SSC Bank Negara, Security Commission, tengok. Susah lah sebab dia Security Commission ni dia 6 bulan update. Tu dari sudut duit lah. Sebab tu kalau kita hantar duit, letak dekat syariah compliance, dah selesai. Betul ASB sini Ustaz? ASB telah difatwakan harus. Walaupun secara actualnya dia masih lagi konvensional dominant. Maksudnya duit dalam ASB tu masih lagi meniaga investment yang tak patuh syariah. Tapi sebab dia adalah pelaburan negara, ulama mengambil illah, dia adalah pelaburan negara yang mana sebagai rakyat wajib tolong negara. Jadi kita bagi pelaburan pada negara, duit pada negara untuk dia melaburkan. Jadi kita berlepas diri daripada apa yang dia buat. Kalau dia nak pergi ke mana, ke arak ke judi ke apa ke, itu dia punya pasal. Sebab kita dah bagi tolong dia. Dia bagi return. Itu duit dah bersih lah. Dia lah yang kena tanggungjawab. Sebab memang asas membersihkan duit yang haram ni kepada pihak kerajaan. Asasnya. Kita ada duit haram, kita nak tak mana? Bagi jalan, bagi lampu. Tapi kalau kita tak boleh nak bersihkan, kita kena bagi pihak berkuasa. Iaitu pihak kerajaan untuk bersihkan duit. Jadi kalau kita bagi duit kat dia untuk dia melabur, dia meniaga bersih ke haram ke, dia tanggungjawab.
Kita hanya perlu bagi duit untuk dia berniaga. Itu. Asasnya itu. Tapi kalau technical kita tengok dalam tu, memang 70% masih lagi syariah non-compliance activity. Dia masih lagi dalam konvensional apa semualah. Tapi duit yang samalah, dia jana pendapatan, lepas tu nak bayar gaji cikgu, nak bayar gaji doktor. Lepas tu gaji-gaji ni macam mana? Mereka tetap sah. Sebab apa yang mereka buat adalah, mereka dibayar gaji ikut apa yang mereka buat. Mereka tak terkesan dengan apa yang pihak atasan buat. Samalah orang yang meletakkan duit dalam pelaburan itu, dia letak duit dalam pelaburan ASB itu sebab atas rasa tanggungjawab membantu negara. Hang nak berniaga apa, hang jawab. Aku tolong hang. Gitu. Sebab kita bantu wajib tolong negara Islam. Itu asas dia. Tapi kalau ada satu syarikat yang private pula menggunakan kaedah macam sama juga ASB, dia tak jadi gitu. Dia jadi haram. Sebab dia